Terima kasih Datuk Yandi Ketua. Saya telah dengar banyak hujah-hujah oleh rakan-rakan di Dewan Yang Mulia ini. Saya ingin menyentuh tentang aspek rang undang-undang ini yang sangat-sangat dihujah, iaitu parliamentary demokrasi. Apakah parliamentary demokrasi ini dan apakah jenis-jenis parliamentary demokrasi yang kita ada? Bertentangan dengan parliamentary demokrasi, Datuk Yang Di-Pertua, adalah parliamentary republic. Di Malaysia, di negara kita, kita amalkan parliamentary demokrasi dan khususnya constitutional monarchy system. Dan saya ingin baca tentang tafsiran ataupun definasi parliamentary demokrasi untuk lebih penjelasan, iaitu demokratik dengan izin. Parliamentary democracy is a democratic form of government in which the party or a coalition of parties with the greatest representation in parliament, that is the legislature, forms the government, its leader being the Prime Minister. Executive functions are exercised by members of the parliament appointed by the Prime Minister to the cabinet. The parties in the minority serve in the opposition to the majority and have a duty. Saya ingin menekankan di sini, have a duty, sebab kadang-kadang di sebelah sana tak faham tanggungjawab pembangkang, and have a duty to challenge it regularly. Challenge it dimaksud di sini, challenge the majority regularly. The Prime Minister may be removed from power whenever he loses the confidence of a majority of the ruling party or of parliament. Itulah parliamentary demokrasi yang diamalkan di negara kita, yang dibawa pada mula-mulanya oleh United Kingdom, dan saya percaya juga Sweden, dan lain-lain negara adalah lain seperti France, ikut corak republik. Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin teruskan di sini. Di rang undang-undang ini telah membangkit banyak kegelisahan sebab open-ended. Saya rasa ini adalah dengan izin casting the fishing net very wide, dan juga akan dengan izin membuka opening the floodgates untuk berbagai-bagai keadaan di mana sekali lagi saya ingin menekankan di sini, kita akhirnya walaupun ada definisi, tetapi membaca rang undang-undang ini kita tidak tahu apakah keadaan-keadaan yang akan membawa satu situasi yang akan menjejaskan parliamentary demokrasi di negara kita ini. Sebab saya tengok banyak klosa-klosa di sini bertumpu kepada menjejaskan parliamentary demokrasi, tetapi apakah keadaan-keadaan sebenarnya kita tidak tahu. Siapa yang akan buat tafsiran itu? Mesti saya rasa pihak kerajaan. Dan siapa yang di kerajaan akan membuat tafsiran itu? Peguam negara, saya rasa. Selepas pihak polis telah membuat siasatan, fail itu akan dihantar kepada pejabat peguam negara dan peguam negara akan membuat keputusan. Dan di negara kita, mengikut pasal 145 Perlembagaan Persekutuan, Datuk Yang Di-Pertua, peguam negara ada kuasa yang tidak terbatas, yang tidak terhad untuk memulakan dan meneruskan atau memberhentikan sesuatu pertuduhan di mahkamah, di mana baru-baru ini kita saksikan tanpa memberi alasan. Inilah jadi satu lagi amalan di negara kita. Peguam negara tiba-tiba akan hantar timbalan peguam negara kepada mahkamah DPP untuk tarik balik kes-kes tanpa apa-apa alasan. Tidak perlu memberi alasan kepada mahkamah ataupun keluarga mangsa, tidak perlu bagi alasan. Baru-baru ini pun satu kes yang melibatkan seorang bekas menteri, saja datang ke mahkamah, tarik balik kes. Rakyat pun tak tahu, pihak di sana pun tak tahu apa sebab kes ditarik balik. Begitu kuasa yang besar, amat besar diberikan kepada peguam negara di negara kita. Seterusnya, apakah keadaan-keadaan yang kita ingin tengok? Adakah ia satu keadaan di mana parliamentary demokrasi akan terjejas
Apabila seorang mengumumkan Putrajaya boleh dibela, akan dibela walaupun tumpah darah. Yang ini akan membawa kesengsaraan ataupun tidak berpuas hati di kalangan orang ramai dan rakyat Malaysia. Adakah itu satu keadaan? Ataupun adakah keadaan di mana parliamentary demokrasi tidak diikuti, di mana ahli-ahli parlimen di parlimen kita sendiri tidak diberi layanan peruntukan kewangan yang sama, yang tidak adil, yang speaker pun memang tahu tapi tak buat apa-apa. Jadi inikah parliamentary demokrasi yang kita amalkan? Saya nak tahu apakah keadaan-keadaan, siapa yang tentukan, ataupun pada 28 hari bulan April yang akan datang ini di Dataran Merdeka, perhimpunan oleh bersih, adakah itu akan menggugat keadaan dan terjajas parliamentary demokrasi di negara kita? Saya harap Dewan Bandaraya tidak akan, DBKL tidak akan membuat tiba-tiba kerja-kerja penguasaan di Dataran Merdeka pada hari itu, ataupun kerja-kerja repair lah, macam seperti dahulu selalunya dibuat. Saya harap kali ini Dewan Bandaraya akan memberi kerjasama dengan memberi minuman percuma kepada semua orang yang kumpul di Dataran Merdeka pada 28 hari bulan April nanti untuk menegakkan demokrasi di negara kita. Ataupun adakah di baru-baru ini parliamentary demokrasi itu dipinggirkan apabila saya telah hadir di sekolah Midland, sekolah Tamil di Midland di Shah Alam pada hari Ahad lalu, di mana satu sekolah dibina dan dibuka oleh Kerajaan Negeri Selangor. Tidak pernah ada sekolah Tamil di negara kita seumpama itu, serupa itu. Adakah 55 tahun yang dipinggirkan sekolah-sekolah Tamil ini boleh dianggapkan parliamentary demokrasi ditejaskan? Sebab saya katakan, Datuk Yang di-Pertua, mengikut Klausah 12 Perlembagaan Persekutuan Rights in Respect of Education, setiap rakyat Malaysia mesti diberi peluang untuk diberi pendidikan yang sama, without prejudice. Dengan izin saya baca, without prejudice to the generality of Article 8, there shall be no discrimination against any citizen on the grounds only of religion, race, descent or place of birth. Jadi mengapa sekolah-sekolah Tamil dianaktirikan selama ini sampai Kerajaan Negeri Selangor kena bina satu sekolah baru dengan fasiliti-fasiliti seperti padang, science lab, perpustakaan? Apa sebab dulu tak ada macam ini? Jadi adakah itu satu di mana 55 tahun artikel Klausah 12 itu tidak diikuti oleh kerajaan? Saya ingin tahu. Tiba-tiba kita membentingkan parliamentary demokrasi, sedangkan peruntukan-peruntukan di Perlembagaan Persekutuan juga tidak diikuti. Kita selalu tengok Perlembagaan Persekutuan tidak diikuti di Klausah ataupun artikel 5 khususnya, liberty of the person. Liberty of the person amat penting sekali. Saya setuju dalam kes-kes terorisme kita perlu ambil tindakan. Tapi liberty of the person itu terkandung di persekutuan, perlembagaan persekutuan kita ni. Sehingga klausa-klausa ataupun artikel atau pasal 12, 13 yang penting sekali, going to the fundamental root of our democratic principle. Apabila perlembagaan ini dibuat pada masa kita mencapai kemerdekaan, ini dibuat sebab untuk menjamin kebebasan seseorang individu itu. Kita kena tengok kebebasan seorang individu itu berbanding dengan kepentingan masyarakat umum. Itu parliamentary demokrasi. Kedua-dua pihak harus diberi pertimbangan yang sama. Ataupun adakah ya seperti saya baru nampak di kes PKFZ, ramai orang yang terlibat tetapi bukan semua dituduh di mahkamah. Mengapa? Adakah ini satu usaha untuk melindungi beberapa pihak yang tertentu oleh kerajaan? Kita mesti adil, Datuk Yang di-Pertua. Saya rasa konsep prinsip keadilan ini pun masih terpendam di hati semua rakyat Malaysia, terutamanya ahli-ahli berhormat, terutamanya speaker. Jadi mengapa kes-kes seperti PKFZ dan juga NFC Corporation ada orang yang belum dituduh di mahkamah, ada seorang saja yang dituduh?
Jadi apa itu parliamentary democracy? Parliamentary democracy itu asalkan kepada keadilan. The right of the majority of the people. Ataupun pada tahun 2005, saya masih ingat, Crimea State University. Pada tahun 2005, Crimea State University tiba-tiba ijazah perubatan dibatalkan oleh kerajaan. Apa sebab? Sebab kebanyakan murid dari Crimea University adalah penuntut dari masyarakat India. Tiba-tiba dibatalkan. Sedangkan penuntut-penuntut kita dari Malaysia dihantar ke Turki, di Egypt, Jordan. Sama juga standard dia. Apa sebabnya? Jadi saya menumpukan perhatian saya kepada keadilan. Sama rata semua rakyat Malaysia mesti diberi pertimbangan, peluang, dengan izin space, ruang untuk mencapai matlabat mereka sebagai rakyat Malaysia. Apa sebab kita ada rang undang-undang ini? Saya rasa untuk khususnya melindungi sesuatu pihak. Lebih baik cakap tidak untuk menjejaskan kerajaan. Apa itu parliamentary democracy so wide? Better dengan izin mengatakan to look after the interest of the government. That's all. Jadi saya rasa menteri bagi jawapanlah mengapa rang undang-undang ini digubal seperti ini as it is done this way. Tadi rang undang-undang baru menggantikan Akta Keselamatan Dalam Negeri telah pun lulus di Dewan. Seluruh rakyat Malaysia dengan izin celebrating ISA have been abolished. That is merrymaking in town. ISA have been abolished. So-called merrymaking lah. Dan saya rasa package dengan rang undang-undang ini dan kemudian ini CPC iaitu Kanun Acara Jenayah dan juga Akta Keterangan, semua ini adalah satu package untuk mengadakan satu situasi di mana ISA dimansuhkan tetapi ada satu akta baru di mana it's actually a old wine in a new bottle dengan izin Datuk Yang di-Speaker. Jadi saya tidak berpuas hati dengan rang undang-undang ini. Cara ia digubalkan tergesa-gesa, all done in a hurry for some purpose. Saya ingin penjelasan dari Yang Berhormat Menteri. Itu saja. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ya, silakan Menteri. Datuk Speaker minta Dah lama buat keputusan tadi.